Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'. Hadirin yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam membicarakan kitab Al-Azminatu wal Amkinatu karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi dalam penulisannya masih lagi membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan 4 ayat berurutan. Ayat 37 surah Yasin, ayat 38 surah Yasin, ayat 39 surah Yasin, dan yang akan dibahaskan nanti adalah ayat yang ke-40 surah Yasin. Sebelum kita membaca keterangan-keterangan hujah yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, ianya memberi kesedaran dan keinsafan kepada kita hubungan dan perkaitan antara ayat 37, 38, 39 dan 40 surah Yasin. Ingin saya jelaskan lagi ayat 37 surah Yasin, pensabitan hari. Allah mensabitkan hari. Ayat 38 surah Yasin berhubung tentang ketetapan hari. Setelah Allah Subhanahu wa taala mensabitkan hari, maka hari itu ada syarat-syaratnya yang ditetapkan. Dan ayat yang ke-39 surah Yasin berhubung tentang pensabitan bulan-bulan. Manakala ayat yang ke-40 surah Yasin ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut hubungan dua jasad, matahari dan bulan, yang mana kedua-duanya matahari dan bulan itu diguna pakai untuk membina takwim tahun Hijrah. Ya. Dan ada persamaan di antara matahari dan bulan, dan ada perbezaan di antara matahari dan bulan. Adanya persamaan, adanya perbezaan. Di mana persamaannya dan di mana perbezaannya? Dan bagaimana digabungkan kedua-duanya, matahari dan bulan itu, dalam membentuk takwim Hijri. Baiklah, pada halaman yang ke-23 kitab Al-Azminatu wal Amkinatu dimulakan dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-40 surah Yasin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Sadaqallahul azim. Artinya, tiadalah matahari itu perlu bagi matahari itu untuk mendapatkan bulan. Tiadalah bagi matahari itu satu keperluan untuk mendapatkan bulan. Begitu juga
bukan satu keperluan. Malam mendahului siang. Kerana setiap jasad langit yang dimaksudkan, matahari maupun bulan, berada pada garis edaran masing-masing. Maksud ayat 40 surah Yasin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana perbahasan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu halaman 23. Ya'ni yanbaghi laha ay law kanat tatlubu idrakal qamari lima hasalat laha baqiyataha wala sa'idataha talabatha yuqalu baghita syai'a fambagha li ay talabtuhu fa'atlubni wa idza lam yanbaghi laha law talabtu fayajibu an la yahsulul fi'la minha albattata lianna al-idraka ma'nahu al-luhuq wa aidan fa inna sir'ata siral qamari wa ziyadatuhu ala siri syamsi zahirun fahuwa abadan sabiqun laha bi sur'atihi wa tilka mutaakhiratun li bat'iha walal lailu sabiqun nahar. Artinya, sekiranya matahari itu memerlukan, sekiranya satu keperluan bagi matahari itu mendapatkan bulan, kerana hasil bagi matahari itu sememangnya memerlukan, dan tidak mudah matahari itu mendapatkan bulan. Sebagaimana yang biasa dikata dalam masyarakat Arab, aku perlukan sesuatu, maka aku berusaha mendapatkannya. Aku perlukan sesuatu, maka aku berusaha mendapatkannya. Begitu juga bulan. Sekiranya matahari ada keperluan untuk bersaing dengan bulan, sama ada matahari itu perlu mendahului bulan, maka matahari pastinya akan berusaha mendapatkan bulan dan mendahului bulan. Dan apabila tidak perlu bagi mendapatkan sesuatu sekalipun, aku tetap berusaha. Gambaran yang dinyatakan dalam perkataan Siyaqul Kalam, halaman perkataan masyarakat Arab, tak perlu mendapatkan sesuatu, tetapi usaha tetap diteruskan, maka pastinya tak terhasil sesuatu perbuatan itu buat selamanya, sekiranya tiada keperluan dan tiada usaha. Apabila tiada keperluan, tiada usaha. Apabila adanya keperluan, maka adanya usaha. Kerana bahawasanya mendapatkan sesuatu itu bermakna menemui,
makna mendapatkan sesuatu itu menemui. Begitu juga yang dimaksudkan dengan matahari mendapatkan bulan, maknanya matahari menemui bulan. Mungkin ada keperluan bagi matahari itu mendahului bulan, maka matahari perlu menemui bulan dan mendahuluinya. Kiranya ada keperluan. Itu yang nak dijelaskan. Kerana bahawasanya yang jelas kelajuan gerakan ketara bulan itu mengatasi kelajuan gerakan ketara matahari pada penglihatan mata kasar manusia. Maka bulan itu buat selamanya mendahului matahari dengan kadar kelajuan gerakan ketara bulan. Dan demikian juga matahari itu tetap ketinggalan. Bagaimanapun, macam mana pun, matahari itu tetap ketinggalan. Kerana perlahan gerakan ketara matahari apabila dibuat perbandingan di antara gerakan ketara matahari dengan gerakan ketara bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki dalam memberi ulasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ayat 40 surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar hamba-hambanya yang diberi peluang menjalani hidup di muka bumi ini berfikir sejenak. Fikir sejenak. Setelah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia berhubung tentang pensabitan hari dan pensabitan bulan. Pensabitan hari merujuk gerakan ketara matahari. Pensabitan bulan-bulan yang kita lalui merujuk kepada gerakan ketara bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya yang diberi peluang menjalani hidup di muka bumi ini fikir sejenak. Apa yang nak difikirkan? Buat pemerhatian terhadap gerakan ketara matahari, gerakan ketara bulan. Yang jelas, gerakan ketara matahari berbeza dengan gerakan ketara bulan. Ya, kerana dapat dibuktikan berdasarkan matlak matahari dan matlak bulan. Apabila sebut matlak matahari, merujuk kepada waktu terbit dan terbenam matahari. Matlak bulan merujuk kepada waktu terbit dan terbenam bulan. Mudah mata kasar manusia membuat pemerhatian dan mudah manusia membuat keputusan, mendapatkan waktu terbit dan terbenam matahari. Nampak matahari itu terbit, nampak matahari itu terbenam. Mudah mencatat waktu terbit, mudah mencatat waktu terbenam matahari, dan mudah menentukan posisi tempat terbit matahari, posisi tempat terbenam matahari. Pun begitu tak mudah untuk kita menentukan waktu terbitnya bulan dan waktu terbenamnya bulan. Membawa erti tak semudah sebagaimana kita menghitung
dan menilai waktu terbit dan terbenam matahari. Berbeza dengan kita nak menghitung dan nak menilai waktu terbit dan terbenam bulan. Maka disebut tak mudah untuk kita membuat pemerhatian dan mendapatkan waktu terbit dan terbenam bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, kerana dijelaskan lagi kepada kita nilai gerakan ketara matahari dibandingkan dengan gerakan ketara bulan. Gerakan ketara bulan lebih pantas berbanding dengan gerakan ketara matahari. Hadirin yang dirahmati Allah, maka setelah memahami perkara itu, Allah Subhanahu wa taala memberi jawapan kepada apa yang tersimpan di benak pemikiran umat manusia. Setelah manusia memahami bahawa ada perbezaan ketara di antara dua gerakan matahari dan bulan. Ada perbezaan dalam menetapkan matlak matahari dan bulan. Matahari lebih mudah kita membuat penilaian, pemerhatian, hitungan berbanding dengan bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah menjelaskan perkara itu, kita dah dapat satu keputusannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi jawapan. Apa jawapan bagi Allah? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tak perlu bagi matahari itu mendapatkan bulan. Yakni tak ada keperluan untuk matahari itu mendahului bulan. Kerana yang kita dapati sememangnya bulan tetap mendahului matahari. Kerana gerakan ketara bulan lebih pantas berbanding dengan gerakan ketara matahari. Oleh kerana tak ada keperluan untuk matahari itu mendahului bulan. Untuk apa matahari nak mendahului bulan? Maka tak perlu. Sekiranya ada keperluan, sudah barang pasti Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada umat manusia rojokkan waktu untuk umat manusia. Mungkin ada di situ jasad yang lain seperti buruj bintang-bintang 12. Maka buruj bintang-bintang 12 itu diheret sama untuk membina takwim kehidupan manusia. Setelah selama ini membabitkan dua jasad langit, matahari, bulan dalam membina takwim hijri. Ada keperluan tak nak mengheret sama buruj bagi mensabitkan takwim hijri? Tidak perlu. Sebagaimana matahari tidak perlu untuk mendahului bulan. Oleh kerana matahari itu tak ada keperluan untuk mendahului bulan, maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat 40 surah Yasin, walal lailu sabiqun nahar. Tak perlulah waktu malam itu mendahului waktu siang. Waktu malam tak perlu mendahului waktu siang. Maka Allah dah tentukan waktu siang dengan kadar
12 jam. Waktu malam dengan kadar 12 jam. Lengkaplah 24 jam. Tinggal lagi ada tarikh-tarikhnya. Waktu malam mengatasi lebih panjang daripada waktu siang. Dan waktu siang ada kalanya lebih panjang daripada waktu malam. Mengikut kedudukan penempatan manusia di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kita lanjutkan lagi perbahasan perkara ini. Kerana tidak dijelaskan lagi kenapa ya Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 40 surah Yasin terus memberi jawapan kepada kita, tak ada keperluan matahari itu mendahului bulan, tak ada keperluan malam mendahului siang. Ini membawa arti yang amat besar. Kenapa Allah memberi jawapan sedemikian? Diminitkan pada ayat 40 surah Yasin. Tak lain tak bukan kerana ada dalam ketemadunan manusia yang membuat keputusan bahawa perlu tahun-tahun yang tertentu bahawa matahari mendapatkan bulan. Contoh, apabila menetapkan bahawa takwim yang dibina itu mestilah mengikut permulaan musim bunga, permulaan musim panas, permulaan musim luruh, permulaan musim sejuk, maka sudah barang pasti kalau nak menetapkan tarikh berhubung tentang musim bunga. Contoh, zaman berzaman manusia mencari jalan bahawa musim bunga mesti bermula pada tanggal 21, 22, 23 Jun setiap tahun. 21, 22, 23 Mac. Musim bunga mesti berlangsung bermula daripada tarikh 21, 22, 23 Mac. Maka bulan Mac itu telah ditetapkan sebagai bulan bermulanya musim bunga. Kalau itu yang telah ditetapkan, maka pastinya ada perubahan yang mana sama sekali tidak boleh menggunakan takwim berasaskan gerakan ketara bulan. Oleh itu, menjelaskan kepada kita takwim Masihi, takwim yang semata-mata berlandaskan gerakan ketara matahari, kerana nak menetapkan bermulanya musim, nak menetapkan bermulanya musim, nak pastikan bahawa musim bunga mesti bermula pada tanggal 21, 22, 23 Mac. Musim panas mesti bermula pada tanggal 21, 22, 23 Jun. Musim luruh mesti bermula pada tanggal 21, 22, 23 September. Musim sejuk mesti bermula
pada tanggal 21, 22, 23 Disember kerana nak menetapkan tarikh berdasarkan musim, maka takwim berasaskan gerakan ketara bulan dilupakan. Oleh itu hanya merujuk kepada satu jasad langit sahaja, iaitu matahari. Oleh itu takwim ataupun disebut kalender Masihi semata-mata merujuk kepada matahari, gerakan ketara matahari. Ingin dijelaskan lagi, ada satu masyarakat sebelum Masihi, sebelum wujudnya Masihi, sebelum wujudnya takwim Masihi yang berasaskan kelahiran baginda Isa alaihissalam, seorang tokoh pemimpin yang dikagumi, Shi Huangdi. Shi Huangdi yang telah berjaya membina tembok besar China sejauh 6,000 kilometer. Shi Huangdi wujud sebelum Masihi. Maka sebelum Masihi, manusia tidak kenal tentang takwim Masihi. Waktu itu manusia sebagaimana yang Allah nyatakan, mensabit hari berdasarkan matahari, mensabitkan bulan-bulan berdasarkan gerakan ketara bulan. Maka kita sebut dui kalender. Dua takwim digabungkan membentuk satu takwim, satu kalender. Oleh itu wujud satu permasalahan untuk menyambut tahun baru. Tahun baru perlu disambut berakhirnya musim sejuk dan bermulanya musim bunga. Oleh kerana musim sejuk, berakhirnya musim sejuk dan bermulanya musim bunga, itulah tahun baru bermula. Oleh itu tak dapat tidak, Shi Huangdi terpaksa menambah lagi sebulan. Setiap 3 tahun ditambah lagi sebulan. Bulan berdasarkan gerakan ketara bulan. Maka wujudlah dalam takwim Cina bahawa mereka ada setahun 12 bulan dan mereka juga ada setahun 13 bulan. Maka 3 tahun sekali kalender Cina yang dibina untuk tahun baru Cina, 3 tahun sekali mereka akan menetapkan sebanyak 13 bulan, bukannya 12 bulan. Dengan kata lain, 3 tahun sekali 13 bulan. Yang lain setahun 11 bulan. 12 bulan. Kenapa ini berlaku? Kerana nak menetapkan bahawa tahun baru mesti berlangsung di akhir musim bunga, di akhir musim sejuk dan di permulaan musim bunga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi jawapan kepada persoalan yang selama ini manusia pertikaikan daripada sebelum Masihi, di zaman dinasti Shi Huangdi yang membentuk takwim Cina. Maka mereka telah menambah bilangan bulan daripada 12 bulan kepada 13 bulan bagi memastikan tahun baru yang mereka sambut setiap tahun berlangsung mengikut musim,
iaitu berakhir musim sejuk dan bermulanya musim bunga. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 40 surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala sindir manusia. Ada keperluan ke? Ada keperluan ke matahari itu mendahului bulan? Ya, oleh kerana nak pastikan bahawa musim bunga itu, musim bunga, bermulanya musim bunga, bermulalah tahun baru. Ada keperluan begitu ke, kata Allah? Maka Allah Ta'ala memberi jawapan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tak ada keperluan matahari itu mendapatkan bulan. Yakni tak ada keperluan matahari itu mendahului bulan. Seperti tak ada keperluan malam itu mendahului siang. Sudah ditetapkan sela waktu untuk malam dan ditetapkan sela waktu untuk siang. Tak ada persaingan, ya, demi mendapatkan sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga bersua kembali dalam membahaskan lagi berhubung tentang firman Allah terhadap dua nilai, takwim matahari dan takwim bulan. Wallahu a'lam bissawab.